Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, topik pembelajaran kita pada hari ini ialah bab 10 bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara dan subtopik ialah 10.3 sungai dan tasik utama di Asia Tenggara di mana kita sambung pembelajaran minggu lepas iaitu negara-negara di Asia Tenggara dan juga bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menjelaskan dengan contoh sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Okey, sebagai pengenalan, terdapat banyak sungai dan tasik di Asia Tenggara yang mengairi pelbagai bentuk muka buminya. Okey, sungai dan tasik mempunyai peranan dan kepentingannya kepada penduduk di Asia Tenggara. Okay. Di antara sungai dan tasik utama di Asia Tenggara ialah terdapat 3 buah sungai utama iaitu Sungai Mekong, Sungai Irrawaddy, Menam Chao Phraya. Dan 2 tasik utama pula adalah Danau Toba dan juga Tonle Sap. Baik, sekarang kita lihat sungai utama di Asia Tenggara. Yang pertama adalah Sungai Mekong. Okay. Sungai Mekong adalah sungai yang terpanjang di Asia Tenggara iaitu sepanjang 4,880 km dan sungai ini adalah berpunca dari dataran Tibet di utara, mengalir melalui Yunnan di China, Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam. Maksudnya sungai Mekong ini melalui 5 buah negara di Asia Tenggara iaitu negara Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam. Okey, seterusnya lebih 90 juta penduduk bergantung hidup pada sungai Mekong, terutamanya pesawah padi. Okey, kawasan lembah sungai subur sesuai untuk kegiatan pertanian dan lebih 140,000 kilometer persegi padi sawah ditanam di lembangan sungai Mekong. Okay, sekarang kita lihat peta di sini. Peta iaitu menunjukkan sungai Mekong. Dia bermula dari China, mengalir melalui Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam. Okey, sekarang kita lihat antara aktiviti yang dapat dijalankan ataupun kepentingan sungai Mekong ini, iaitu aktiviti pertanian. Okey, sungai utama yang kedua di Asia Tenggara adalah Sungai Irrawaddy. Okey, sungai ini adalah sungai yang terpenting dan terpanjang di Myanmar iaitu sepanjang 2,293 km. Okay, sungai ini mengalir dari utara hingga ke selatan dan berakhir di Laut Andaman. Okay, merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan serta menjadi tumpuan penduduk untuk sumber air dan sumber protein. Okay, sumber protein ini maksudnya adalah seperti penangkapan ikan dan juga hasil-hasil sungai yang lain. Okay. Delta Irrawaddy adalah sesuai dijadikan kawasan pertanian terutamanya adalah untuk penanaman padi. Okay, sekarang kita lihat peta yang menunjukkan Sungai Irrawaddy iaitu terletak di negara Myanmar dan berakhir di Laut Andaman. Ini adalah Laut Andaman. Ini antara kepentingan Sungai Irrawaddy. Pertama adalah untuk aktiviti jalan perhubungan dan pengangkutan dan seterusnya adalah untuk sumber air dan juga sumber protein penduduk. Seterusnya sungai yang utama di Asia Tenggara yang ketiga adalah Menam Chao Phraya. Okey, apa maksud Menam ini?
Minam ini adalah bermaksud sungai. Okey. Sungai yang terpenting dan terpanjang di Thailand iaitu sepanjang 372 kilometer. Sungai ini mengalir dari utara Thailand menuju ke Teluk Siam. Lembah Chao Phraya kaya dengan tanih aluvium yang subur untuk penanaman padi. Dan seterusnya merupakan jalan pengangkutan utama di negara Thailand. Bandaraya Bangkok adalah terkenal dengan pasar terapung sehingga diberi nama julukan Venice Timur. Sungai ini juga penting untuk mengangkut kayu balak dan juga barangan pukal. Kita lihat peta yang menunjukkan Minam Chao Phraya yang berada di negara Thailand. Ini adalah Sungai Minam Chao Phraya. Ini antara kepentingan Minam Chao Phraya iaitu aktiviti jualan di sungai iaitu digelar sebagai Venice Timur dan juga untuk mengangkut kayu balak. Seterusnya kita lihat tasik utama di Asia Tenggara. Tasik utama di Asia Tenggara yang pertama adalah Tonle Sap. Tonle ini adalah bermaksud tasik. Di mana letaknya Tonle Sap? Tonle Sap ini adalah terletak di negara Kemboja. Tonle Sap ini terletak di bahagian barat Kemboja, merupakan tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Asia Tenggara iaitu dengan keluasan 2,569 km persegi. Tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan domestik penduduk di Kemboja. Sistem pengairan berpunca dari tasik ini membentuk terusan yang digunakan untuk penanaman padi secara meluas. Apa itu terusan? Terusan adalah bermaksud sungai buatan. Untuk mengairi kawasan penanaman padi. Seterusnya, perikanan air tawar merupakan kegiatan ekonomi terpenting dan dijalankan sepanjang tahun di tasik Tonle Sap ini. Pada musim kemarau, air tasik akan menjadi cetek dan kegiatan perikanan giat dijalankan. Tasik ini juga merupakan kawasan pelancongan dan kapal dapat mudik ke kawasan tasik melalui Sungai Mekong untuk membawa penumpang. Sekarang kita lihat peta kedudukan Tonle Sap. Terletak di bahagian barat Kemboja. Di sini, lihat peta sini. Antara kepentingan Tonle Sap ialah dia membekalkan sumber air untuk keperluan domestik penduduk. Selain itu, juga untuk pengairan, di mana untuk pengairan kawasan penanaman padi secara meluas. Selain itu juga perikanan air tawar adalah kegiatan ekonomi penduduk di sekitar tasik Tonle Sap. Dan antara kepentingan Tonle Sap yang lain adalah untuk kawasan pelancongan. Lihat sedikit info geografi di sini. Pada ketika musim monsun, jumlah hujan yang banyak menyebabkan air dari Sungai Mekong mengalir masuk ke Tonle Sap. Dan pada ketika itu, Tonle Sap akan dilimpahi air menjadikan kawasan tasik mencapai 10,000 km persegi. Seterusnya, tasik utama yang terletak di Asia Tenggara ialah Danau Toba. Danau ini bermaksud tasik. Di mana letaknya Danau Toba? Danau Toba terletak di Sumatera Utara, Indonesia
dan terkenal sebagai kawasan pelancongan. Tasik ini terbentuk di kawasan pergunungan dan merupakan tasik vulkanik yang terbentuk akibat ledakan gunung berapi antara 73,000 hingga 75,000 tahun yang lalu. Okay. Saiz Danau Toba ini adalah besar, iaitu 100 km panjang dan 30 km lebar dan dianggarkan sedalam 500 meter. Dan ini menjadikan Danau Toba tasik vulkanik yang paling dalam di dunia. Okay. Terdapat sebuah pulau besar di tengah tasik Danau Toba, iaitu Pulau Samosir yang terbentuk akibat pergerakan magma di bawah tasik. Tasik ini membekalkan sumber air, iaitu untuk keperluan domestik dan juga aktiviti pertanian. Okay, sekarang kita lihat di mana kedudukan Danau Toba. Dia terletak di Sumatera Utara Indonesia. Di sini tasik ni, tasik vulkanik semula jadi yang terdalam di dunia. Dan di tengah tasik ini ada Pulau Samosir. Okay, ini adalah antara gambar Danau Toba di Indonesia. Okay, mari kita lihat kedudukan sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Okay, di sini adalah Sungai Irrawaddy di Myanmar. Ini adalah Menam Chao Phraya di Thailand. Dan di sini adalah Sungai Mekong, sungai terpanjang di Asia Tenggara yang melalui 5 buah negara di Asia Tenggara. Sini adalah Tonle Sap, tasik Tonle Sap di Kemboja. Dan terakhir adalah Danau Toba di Indonesia. Okay. Dan itu saja untuk hari ini. Latihan cikgu akan maklumkan dalam grup Telegram dan cikgu harap kamu dapat membuat latihan dengan merujuk video ini dan juga buku teks. Okay, selamat membuat latihan dan selamat belajar di rumah.